Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, video ni masih lagi bercerita mengenai keputusan yang telah kita lalui waktu berada di SSI menentang JDT, seperti mana resultnya adalah 4 JDT dan 0 Sabah FC. So, kita akan buat reaction mengenai apa yang telah diperkongsikan oleh Akbar di sosial media. So, aku mengambil daripada dua kertas Akbar, daripada Malaysian Gazette dan juga majority.com.my. Dan kita mau tengoklah apa tajuk yang diperkongsikan dan apa isi yang berada di dalam akhbar tersebut. So aku memilih dua perkongsian daripada nama yang aku mention sebentar tadi itu, pasal aku tidak mau tengok yang lain kerana yang lain tu bagi aku biasa-biasa je lah tajuk mereka, di mana lebih kepada benda contoh macam JDT terus pecah rekod, Stano akur di belasah JDT dan seterusnya. JDT paham the rhinos lah. Lebih kurang itu. Bagi aku tajuk tu biasa-biasa saja yang kalau kita baca pun tidak memberikan apa perkongsian yang cukup mendalam. Dan hasil daripada bacaan aku, dua nama yang aku mention tadi tu ada interesting sikit lah apa yang mereka ceritakan. Dan seterusnya adalah mengenai persembahan yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah FC yang melibatkan satu pemain yang seringkali disebut di dalam ruang komentar hasil daripada bacaan aku. Dan seterusnya adalah perasaan tidak puas hati anda mengenai cara pengambilan perlawanan tersebut yang telah dilakukan oleh ref yang bertanggungjawab di match tersebut. So itu adalah antara topik-topik yang ingin aku sentuh di dalam video kali ini. So kita mulakan dulu dengan perkongsian daripada Malaysia Gazette, di mana ini perkongsian ini melibatkan statement yang dikeluarkan oleh Stano mengenai permainan Sabah FC lah. Iaitu kalah tak lemahkan semangat Sabah FC nekat bangkit selepas ini. Statement tersebut berdasarkan apa petikan yang telah dikeluarkan oleh pada Stano, tapi benda yang paling menarik aku nampak di sini adalah pandangan Stano mengenai perlawanan itu. So statement pertama beliau seperti begini adalah pemain-pemain dilihat bertindak baik apabila berjaya menutup ruang dengan sebaiknya bagi menyekat kemarahan pemain lawan. So statement ni ada sambungan dia lagi, tapi aku mau komen yang spesifik statement ni, di mana separuh masa pertama membawa pada separuh masa kedua sehingga ke minit 51, di mana di situlah gol pertama dilakukan oleh pemain JDT, di mana pemain Sabah telah beraksi dengan cukup bagus pada perlawanan ini, berjaya menyekat mana-mana serangan yang dilakukan oleh JDT. Di mana sebelum aku buat video ni, aku lihat sekali lagi highlight perlawanan tersebut, di mana peluang-peluang yang hadir untuk JDT pada perlawanan tersebut di separuh masa pertama adalah di luar anchor D, itu akan panggil di mana yang penjarak di antara di mana keeper berdiri dan juga penjarak di mana penalty spot, titik penalty spot untuk dalam kotak di Sabah FC itu adalah dilakukan daripada luar area tersebut, di mana membuktikan di sini Sabah FC berjaya menutup bahagian tersebut dengan sebaik-baiknya, mengelakkan pemain JDT daripada terus masuk ke dalam dan menghampiri penjaga gol iaitu Apek pada perlawanan tersebut, dan ini telah dilakukan dengan jayanya lah. Tidak dilupakan juga daripada komen yang telah dilakukan daripada anda sendiri dan juga video sebelum ni juga, di mana mengatakan tindakan untuk memberi keutamaan kepada Arif Aiman melibatkan dua pemain lah, iaitu Minko dan juga Stu, telah membuatkan Arif Aiman berada di dalam poket pemain Sabah FC, di mana semua gerakan yang dilakukan oleh beliau, percubaan gerakan dan juga percubaan yang dihidangkan kepada Arif Aiman tidak berjaya dilakukan dengan sempurna. So talking about JDT ni, of course semua pemain mereka player yang berada di taraf yang berbeza lah. Tapi of course di antara semua pemain tersebut ada beberapa pemain yang dikatakan key player untuk JDT, dan key player tersebut sekali lagi Arif Aiman berjaya disimpan dengan baik-baik, dengan sebaiknya oleh pemain Sabah FC hasil daripada taktikal yang digunakan oleh Martin Stano. Dan seterusnya adalah Gary Steven-Robat, juga individu yang mendapat pujian yang bagus pada perlawanan tersebut kerana berjaya mengawal gandingan dia sekali lagi dengan Stuart Wilkin lah. So basically Stuart Wilkin memang cukup busy lah pada perlawanan ni, di mana satu lagi membantu Minko dan seterusnya membantu lagi Gary Steven-Robat di bahagian tengah, di mana ini pun aku ada katakan pada video sebelum ni, di mana amat penting untuk bahagian midfield Sabah FC yang bertindak as a defensive midfield untuk mengawal lebih awal gerakan yang dilakukan oleh JDT sebelum tembus ke bahagian pertahanan Sabah FC. Dan ini adalah antara faktor utama kenapa pertahanan kita agak ampuh pada perlawanan ini, kerana ini ada dibantu dengan lebih baik, lebih awal di bahagian atas Sabah FC sebelum mereka, maksud pemain JDT, berjaya masuk ke bahagian pertahanan Sabah FC lah.
Dan peluang-peluang yang dimiliki oleh Sabah FC pun kita tidak boleh nafikan, especially yang dimiliki oleh Joe Pedro. Gila lah. Okay. Bagi aku mungkin agak lewat sikit garisnya merobot melepaskan bola tersebut, tapi aku rasa beliau macam seolah-olah ingin menarik dulu beberapa player JDT ke arah beliau untuk memastikan sebelum beliau memasingkan bola kepada Joe Pedro tidak dikawal oleh mana pemain. Dan aku nampak benda tu walaupun agak lewat, tapi aku nampak benda tu agak berhasil, di mana berjaya melepaskan Joe Pedro. Unfortunately macam agak lambat sikit Joe Pedro tu membuat keputusan lah, dan percubaan yang dilakukan oleh Joe Pedro tu tepat, tapi again diselamatkan oleh penjaga gol JDT itu Shihan Azmi. Dan itu adalah merupakan satu opportunity yang cukup cantik untuk Sabah FC. Kalau Joe Pedro mungkin lebih tenang ataupun lebih klinikal, ianya mungkin mampu untuk merubah kedudukan perlawanan ini. Okey, seterusnya artikel itu disambung pula, namun di separuh masa kedua JDT dilihat mula memperkemaskan asakan ke pintu gol Sabah FC, menyebabkan 4 gol telah berjaya dilakukan. Hector Bidaglio adalah merupakan salah satu coach yang cukup familiar dengan corak permainan di saingan bola sepak tempatan kita ni, dan of course hasil daripada persembahan yang cukup bagus dilakukan oleh Sabah FC pada separuh masa pertama. Beliau telah merencana sesuatu yang berbeza untuk memastikan cara membolosi bahagian Sabah FC ni, dan ianya telah berjaya dilakukan dengan sempurna. So banyak benda yang aku lihat di sini lah, itu kemungkinan besar juga pada minit yang seterusnya selepas gol pertama dilakukan, aku menganggarkan bahawa pemain Sabah FC telah drop sedikit. Sepatutnya pertukaran dilakukan lebih awal, tapi aku faham kenapa pertukaran tidak dilakukan seawal yang mungkin, kerana kalau kita tengok di sini hanya 3 pertukaran dilakukan oleh Martin Stano, iaitu mengeluarkan Gary Steberobat pada minit ke-46, lepas tu Sadil dan juga Joe Pedro juga dikeluarkan pada minit ke-80. Sebenarnya agak lambat. Kebiasaannya pertukaran akan dilakukan pada minit ke-60 ataupun ke-70. So aku mengatakan aku faham kenapa perkara ini berlaku, kerana kepentingan kesebelasan utama yang telah dipilih oleh Martin Stano ini amat penting untuk mereka kekal berada di posisi mereka masing-masing. Aku boleh katakan walaupun kita mempunyai depth squad yang cukup bagus sebenarnya untuk mengganti di setiap posisi bahagian yang perlu diganti, tapi aku menganggarkan bahawa level of playing style di antara pemain kesebelasan utama dan sub cukup jauh berbeza, tidak memiliki power level yang sama, dan sekiranya pertukaran dilakukan lebih awal ia akan memberi impact lah tentang cara permainan Sabah FC untuk bertahan, especially pada perlawanan ini. Dan sekali lagi ianya telah terbukti hasil daripada pertukaran yang telah dilakukan oleh Martin Stano, ianya telah memberikan hasil lah untuk JDT, di mana a few goals lagi telah dilakukan oleh mereka. Sekejap aku terlupa pula aku set up benda ni. Itu gol pada minit ke-83 milik Bergson. So sepatutnya kedudukan menjadi 3-0 saja pada perlawanan tersebut. Lebih kurang macam tu lah. Tapi walau macam mana pun, bagi aku hasil daripada review, hasil daripada hal yang aku telah lihat, seolah-olah sepatutnya JDT hanya boleh memberi 2 gol saja pada perlawanan ni. Sepatutnya gol yang dilakukan oleh Bergson tidak wujud. Sekiranya penalti tersebut berjaya dielakkan, ini aku tidak blame Pak Tisu lah. Tapi apa yang aku nampak di sini cukup berbeza, cukup memberikan kesan kepada kita adalah gol keempat yang dilakukan oleh Bergson, membawa kepada berita kedua yang dikongsikan oleh majority.com.my, iaitu penyakit sama berulang, bek Sabah sekali lagi buat kesilapan tak masuk akal. Okey, kamu boleh tengok balik gol yang dilakukan oleh Bergson untuk gol keempat tu. Itu adalah merupakan, bagi aku, satu adalah silipas yang dilakukan oleh Farhan Rossan, dan kedua adalah poor defending, controlling of ball yang dilakukan oleh Wilson Batuil. Dan di dalam news daripada majority ni pun memang ada dimension nama Wilson Batuil sekali. So ini adalah benda yang aku katakan. So kita tidak mempunyai Gabriel Perez, kita tidak mempunyai Daniel Ting pada perlawanan ni. So we have no choice untuk turunkan Wilson, dan ini adalah yang aku katakan sebentar tadi, level perbezaan di antara pemain utama dan juga pemain simpanan kita cukup berbeza. Sekiranya aku merasakan sekiranya Daniel Ting ataupun Gaby diturunkan pada perlawanan ni, ianya akan menjadi
memberikan keputusan yang cukup berbeza di mana aku menyangkakan hanya 2 gol saja boleh dilakukan oleh JDT pada perlawanan tersebut. Dan mungkin juga dengan adanya Gabriel Perez dan juga Daniel Ting, defender yang mempunyai attacking minded, akan memberikan hasil juga untuk Sabah FC. At least 1 gol lah pada perlawanan ni. This is the way I look at this match lah. So dari segi statistik yang dikongsikan oleh SofaScore, walaupun ramai yang mengkritik persembahan Rawisan Batuil, tapi among all the defender, Rawisan Batuil adalah individu yang mempunyai rating yang cukup tinggi 6.1 jika dibandingkan dengan Dominic Tan 5.6 dan Pak Tisu pun 5.7. So basically the way I look at this point, mungkin beliau boleh, controlling of the shape of the defender, defending of your own zone pada perlawanan tersebut dilakukan oleh jayanya oleh mana-mana pemain, especially Rawisan Batuil. Tapi among all of them, unfortunately, Rawisan Batuil adalah individu yang melakukan kesilapan yang membuahkan hasil kepada gol keempat Sabah FC, membuatkan walaupun beliau diberi rating yang baik, tapi beliau adalah individu yang bertanggungjawab melepaskan gol keempat yang dilakukan oleh Bergson pada perlawanan ni lah. Dan antara pemain yang mempunyai rating tinggi juga iaitu 6.5 iaitu Joe Pedro, Stuart Bilkin dan juga Gary Steven Robert. Nama-nama tersebut, especially Stu dan juga Gary, layaklah aku rasa mendapat 6.5 kerana sekali lagi mereka mampu untuk mempertahankan bahagian tengah Sabah FC dan mampu untuk mempertahankan bahagian pertahanan Sabah FC sebelum berjaya dibolusi lebih awal oleh pemain-pemain JDT. So seterusnya adalah mengenai the way of the referee handle the match. Again, aku tidak menyaksikan perlawanan ni, tapi aku pasti itu adalah isu utama kerana di mana-mana social media sekalipun, di Facebook, baik komen yang kamu berikan di SRTV ni, itu adalah antara tajuk utama yang anda sentuh lah. So dia begini guys, kalau kamu follow video aku, memang agak jarang aku sentuh bahagian referee ni kerana aku melihat benda tu there's nothing much we can do. Macam sekiranya tidak ada sejarah dalam perlawanan referee ditukar oleh kerana bad performance. Selalu ditukar adalah kerana kecederaan. Itu so far yang aku nampak lah. So untuk pemain Sabah FC, sekiranya benda ni berlaku lagi di perlawanan akan datang, aku meminta mereka untuk lebih fokus kepada perlawanan instead of apa yang diputuskan oleh referee, walaupun tidak menepati pandangan mata kita dan juga mereka. Tapi perlu fokus tentang baki minit perlawanan seterusnya, apa yang mereka boleh lakukan tu against the all out lah untuk perlawanan tersebut. Kerana kalau kita terlalu memikirkan referee ni tidak adil, sudah pasti ia akan memberi serangan mental kepada Sabah FC, dan kita tidak mahu itu mental itu menjadi alasan untuk kita tidak berjaya memiliki perlawanan tersebut. So itulah maksud aku. So contoh macam Manchester United lawan Arsenal, kita sendiri tahu itu adalah antara benda yang diperdebatkan juga, di mana the officiate tu memang berat sebelah sangat-sangat terhadap pemain Manchester United, tapi mentality pemain Manchester United berjaya mereka kekalkan dan terus membawa kepada sepakan penalti, di mana akhirnya mereka berjaya memenangi perlawanan tersebut. So no against lah, kalau bukan kita buat pertuduhan di sini, tapi kalau betul referee perlawanan MU dan Arsenal tu bias terhadap MU dan lebih pro kepada Arsenal, tapi mentality yang telah dibuktikan oleh mereka tu membuatkan against the all out, walaupun kesukaran itu milik mereka, tapi mereka berjaya juga mendapat memenangi perlawanan tersebut. So itulah dia guys. So itulah dah perkongsian aku untuk perlawanan ni. Sekali lagi ini adalah perkongsian daripada Akhbar Sosial Media, dan juga kita review sedikit rating diberikan dari SofaScore lah. Jadi apa pula pendapat anda mengenai benda-benda yang aku share sebentar tadi, anda boleh letakkan di ruang komentar di bawah. Dan ini adalah video terakhir tentang perlawanan JDT dan juga Sabah ni. Seterusnya kita akan fokus untuk perlawanan Piala Malaysia pula, yang akan berlangsung pada 18 hari bulan di Stadium Likas. Pak Tisu memanggil anda semua untuk hadir ke stadium, memenuhi stadium. Dia bilang lama saya anda nampak stadium penuh. Jadi ini adalah peluang yang terbaik untuk kita semua hadir ke stadium, memberi sokongan untuk make sure kita berjaya menempah tiket ke perlawanan akhir saingan Piala Malaysia. Bertemu lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.